Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 kelas PAI 1 akan membentangkan kerja kursus kami yang diberikan tugas untuk membincangkan isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosio budaya di sekolah. Sebelum kami mulakan, memperkenalkan saya sendiri Nurhuda binti Kamarul Zaman, diikuti dengan sahabat Sakinah binti Abdul Rahman, dan yang seterusnya adalah Nur Adibah binti Muhammad Nur. Seterusnya, mari kita lihat apa isu-isu yang akan berlaku apabila terdapat kepelbagaian sosio budaya di sekolah. Okey, daripada apa yang kami dapati, kami mendapat 5 perkara isu yang akan berlaku. Yang pertama, penguasaan dalam komunikasi. Isu yang kedua, layanan guru terhadap murid. Yang ketiga, isu perbezaan lokaliti. Yang keempat, isu jantina dan kaum akan berlaku. Dan yang kelima, isunya kelas sosial juga akan berlaku di dalam sesi pembelajaran dan juga pengajaran di sekolah. Seperti yang kita ketahui, masyarakat di Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Pastinya akan mewujudkan sosio budaya yang berbeza-beza. Perbezaan yang wujud, kita tak seharusnya jadikan sebagai tembok untuk mewujudkan pelbagai jurang dalam sistem masyarakat demokrasi negara kita. Murid di sekolah haruslah didedahkan kepada kepelbagaian sosio budaya dalam masyarakat agar mereka belajar dalam suasana yang lebih kondusif dan lebih selesa. Yang seterusnya, kepelbagaian sosio budaya boleh ditinjau dari pelbagai aspek. Aspek bangsa, struktur masyarakat, kelas sosial, kepercayaan, bahasa, adat resam dan juga jantina. Seterusnya, mari kita lihat apa itu definisi sosio budaya. Sosio melalui Kamus Dewan edisi keempat membawa erti kata awalan yang merujuk kepada berkaitan tentang faktor sosial ataupun kemasyarakatan. Manakala budaya menurut Kamus Dewan edisi ketiga 1966, muka surat 180, menyatakan budaya dapat ditakrifkan sebagai tamadun ataupun peradaban. Ia juga bermaksud kemajuan fikiran atau akal budi, iaitu cara berfikir dan berkelakuan. Dalam konteks pendidikan, kepelbagaian sosio budaya, individu itu bukan sahaja dilihat daripada ras, etnik dan adat budaya mereka sahaja, malah ia juga merangkumi skop yang lebih besar. Sosio budaya merupakan amalan, gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat berkenaan dalam pelbagai hidup untuk memberi kepuasan dan merangsang pembangunan hidup masyarakat tersebut. Ini adalah anggaran penduduk semasa Malaysia tahun 2021. Jika kita dapat lihat, penduduk Malaysia pada suku tahun pertama 2021 dianggarkan 32.75 juta dan ianya meningkat 0.4% berbanding suku tahun pertama tahun 2020. Perpaduan merupakan teras utama dalam hala tuju ke arah kerja penerangan. Apabila perpaduan telah mantap, maka pembangunan negara dapat dilaksanakan dengan berkesan. Pada tahun 1979, laporan Jawatankuasa Kabinet dihasilkan sebagai matlamat untuk mencapai perpaduan dalam masyarakat pelbagai etnik. Sistem pendidikan melalui bahasa kebangsaan, pengalaman persekolahan yang sama dan peperiksaan yang selaras telah menyediakan pengalaman-pengalaman yang bertujuan untuk mensosialisasikan pelajar-pelajar ke arah cara berfikir yang sama. Pada masa kini, murid-murid di sekolah dididik untuk memperkembangkan nilai-nilai positif yang akan menggalakkan perpaduan. Kurikulum sekolah dibentuk sebegitu rupa agar ianya mempunyai hubungan yang erat dengan perpaduan nasional. Kurikulum juga dapat membentuk personaliti dan watak baik sebagaimana yang dikehendaki oleh aspirasi negara. Isu pertama yang akan kami bentangkan akibat kepelbagaian sosio budaya adalah isu penguasaan bahasa dalam komunikasi.
Dalam sesebuah negara akan berlaku percampuran pelbagai etnik dan bangsa akibat daripada migrasi, termasuk negara Malaysia yang mempunyai masyarakat yang pelbagai bangsa dan etnik, seperti kaum Cina, India, Melayu, Kadazan dan sebagainya, yang mempunyai budaya tersendiri serta bahasa yang berlainan mengikut kaum. Di Malaysia juga, bahasa Melayu adalah sebahagai bahasa rasmi dan kebangsaan (Perkara 152). Mengikut Akta Pendidikan 1996, bahasa Melayu digunakan sebagai kata pengantar di dalam bilik darjah. Kepelbagaian sosial budaya telah mengakibatkan ketidaksamaan bahasa dalam komunikasi antara guru dan murid. Apabila berlakunya ketidaksamaan sosial budaya di sekolah, murid sukar mengikuti pengajaran guru secara efisien. Ini akan menyebabkan pertembungan dialek yang memberi impak kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada itu, akan berlakunya juga pergaduhan dan salah faham antara satu sama lain dan mereka akan ketinggalan pelajaran. Sebagai contoh, murid akan keliru dengan arahan yang diberikan oleh guru. Bagaimana pula cara untuk kita tangani masalah ini? Yang pertama, guru perlu menegaskan kepada murid tentang penggunaan bahasa standard bagi mengelakkan sebarang masalah komunikasi atau pemahaman isi pelajaran antara guru dan murid-murid. Seterusnya, menyelaraskan bahasa yang standard di sekolah dengan menggunakan bahasa Melayu sewaktu pembelajaran di dalam kelas. Murid juga perlu melatih diri supaya menggunakan bahasa standard terutamanya apabila berada bersama keluarga. Pendekatan yang sesuai diambil untuk menggalakkan aktiviti bersama adalah dengan adanya aktiviti secara berkumpulan. Daripada cara tersebut, murid dapat berinteraksi secara terbuka dan mengeluarkan idea secara meluas dan akan mewujudkan satu suasana ataupun keadaan pembelajaran yang lebih seronok hasil daripada kerjasama aktiviti kumpulan yang mereka lakukan. Seterusnya, sudut pembelajaran elektronik adalah penting di mana murid yang berlatar belakangkan etnik yang berbeza juga dapat menggunakan perisian software yang disediakan oleh guru. Antara aktivitinya, aktiviti interaktif dan multimedia bagi melaksanakan tugasan dalam kumpulan. Semasa membuat tugasan, murid-murid dapat memupuk serta menghayati nilai-nilai seperti bekerjasama, tolong-menolong serta toleransi. Kesedaran budaya mikro yang berbeza dalam sesebuah komuniti bilik darjah dapat mengukuhkan lagi hubungan mereka. Bukan sekadar mengukuhkan hubungan sahaja, mereka akan wujudnya kerjasama dan toleransi dalam sesebuah masyarakat tersebut. Isu yang kedua ialah isu layanan guru terhadap murid. Respon guru terhadap setiap murid adalah berbeza-beza mengikut kelas sosial murid tersebut. Guru juga memberikan maklum balas kepada setiap murid mengikut tahap kecerdasan masing-masing, iaitu bagi murid yang pandai, kurang pandai dan sebagainya. Selain itu, pembentukan kumpulan murid juga dilakukan mengikut kelas sosial dan kaum ketika di dalam bilik darjah. Penilaian guru terhadap luaran murid juga menjadi isu, antaranya cara pemakaian, gaya dan lain-lain yang melibatkan sosioekonomi keluarga murid tersebut. Pandangan guru terhadap murid yang berlatar belakangkan keluarga yang berada sederhana dan rendah yang berbeza juga menjadi isu kerana murid yang berlatar belakangkan keluarga berada mendapat peluang yang lebih baik untuk cemerlang, manakala murid yang berlatar belakangkan keluarga yang sederhana dan rendah kurang mendapat peluang yang lebih baik untuk cemerlang. Cara menangani isu ini ialah guru perlulah peka dalam memberikan respon yang sama kepada setiap murid supaya tidak berlaku perbezaan yang ketara terhadap kelas sosial murid yang berbeza-beza. Guru juga tidak boleh membanding bezakan tahap kepandaian dan kecerdasan murid. Hal ini kerana setiap murid mempunyai perkembangan diri yang berbeza.
Guru juga hendaklah memberikan layanan yang adil dan sama rata kepada semua murid tanpa mengira latar belakang keluarga dan kelas sosial yang berbeza supaya murid tidak merasakan wujudnya perbandingan dalam kalangan mereka untuk mendapatkan ilmu dengan cemerlang. Tanggungjawab guru bukan sahaja mendidik dan menyampaikan ilmu semata-mata. Malah, guru juga perlulah menanamkan sikap, nilai dan syahsiah diri yang terpuji dalam diri seorang murid. Selain ibu bapa, guru juga merupakan contoh yang akan menjadi ikutan murid-murid. Maka seorang guru perlulah menunjukkan sikap dan teladan yang baik supaya wujudnya sifat percaya dalam diri murid terhadap seorang guru. Isu yang ketiga ialah isu perbezaan lokaliti sekolah. Lokaliti sekolah yang terletak di dalam bandar kebanyakannya terdiri daripada pelbagai latar belakang sosio-budaya, kelas sosial dan etnik dalam kalangan murid. Manakala lokaliti sekolah yang terletak di luar bandar dan pedalaman pula kebiasaannya merangkumi satu atau dua kaum etnik sahaja yang mempunyai taraf sosioekonomi yang rendah. Selain itu, sekolah di luar bandar juga seringkali menghadapi masalah iaitu kekurangan infrastruktur, bilangan murid yang sedikit, kurangnya pendedahan aktiviti yang berbentuk kebudayaan dan nilai murni, masalah pertukaran guru yang kerap serta prestasi pencapaian akademik yang rendah. Dalam aspek sosio-budaya, di sekolah pedalaman agak terbatas sosio-budaya mereka dan ini menyebabkan mereka tidak dapat mencapai matlamat sekolah. Serta kebanyakan sekolah dari luar bandar juga seringkali menghadapi masalah untuk mengakses jaringan internet dan ini menyebabkan murid-murid kurang bergaul dan bersosial dengan masyarakat dengan lebih meluas. Selain itu, sekolah di kawasan pedalaman juga seringkali menghadapi masalah kurang guru-guru terlatih dan ini akan memberi kesan kepada pencapaian akademik mereka di sekolah. Cara menangani isu ini ialah program remote perlulah dilaksanakan di sekolah. Dalam hal ini, guru besar memainkan peranan yang penting bagi melaksanakan program yang mana dapat memupuk perpaduan dan integrasi sesama kaum. Contohnya seperti program jalinan sekolah yang mana dapat memupuk semangat saling bekerjasama antara sekolah dan sekolah dengan komuniti, khususnya melalui peranan Persatuan Ibu Bapa dan Guru iaitu PIBG yang dapat memanfaatkan sekolah. Selain itu, pihak pengurusan sekolah juga boleh menyediakan tempat dan prasarana untuk pembelajaran bilik darjah serta mewujudkan aktiviti kokurikulum seperti penubuhan kelab rukun negara dan aktiviti-aktiviti kebudayaan yang lain. Isu ketaksamaan sosio-budaya di sekolah yang keempat ialah perbezaan kaum dan jantina. Masyarakat majmuk di Malaysia dibentuk daripada banyak kumpulan etnik. Antaranya Melayu, Cina, India dan lain-lain. Setiap kumpulan etnik mempunyai budaya dan warisan yang unik seperti bahasa, sistem kepercayaan, tradisi dan agama. Ramli Mustafa 2009. Corak gaya hidup kumpulan etnik yang berbeza ini mempunyai kaitan secara langsung dengan perbezaan dalam nilai dan ekspektasi. Syed Sirajul Islam 2008. Roland Megan 1986 berpendapat kelas sosial menggambarkan perbezaan cara hidup atau pendapatan di dalam sesuatu bangsa yang sama. Manakala menurut Kamus Dewan, kaum didefinisikan sebagai puak, suku bangsa ataupun jenis bangsa seseorang. Kewujudan sekolah yang pelbagai aliran. Kajian yang dilakukan oleh sekumpulan pensyarah di Universiti Utara Malaysia terhadap pelajar-pelajarnya yang terdiri daripada bangsa Melayu, Cina dan India. Kebanyakan pelajar-pelajar mempunyai sentimen perkauman yang tinggi. Para pelajar lebih suka bergaul dengan kaum sendiri dalam segala hal. Semua ini berlaku disebabkan oleh proses sosialisasi yang dilalui sebelum memasuki alam kampus. Mansur Muhammad Nur 2006. Menurut Akhbar Sinar Harian 2019, kewujudan sekolah yang pelbagai aliran seperti sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil telah menjejaskan perpaduan kaum di Malaysia.
Paling tidak, setiap etnik atau kaum sedikit sebanyak ada sentimen asabiah atau semangat kesukuan terhadap puak masing-masing. Kesan kewujudan sekolah yang pelbagai aliran ini menyumbang kepada jurang persefahaman antara kaum. Setiap kaum di Malaysia sudah diasingkan dalam bentuk pendidikan. Sedikit sebanyak mereka akan mempunyai mentaliti mengasingkan diri daripada bergaul dengan kaum lain. Mereka juga akan lebih selesa menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Sedangkan faktor bahasa boleh menjadi alat penyatuan dalam sesebuah negara. Perbezaan jantina. Menurut Macroby dan Jacqueline 1974, pelajar perempuan lebih baik dari segi kecerdasan lisan atau bahasa, sementara pelajar lelaki pula lebih baik dari segi kecerdasan ruang. Ini bermakna pelajar perempuan lebih baik di dalam perbendaharaan kata, tugasan mengeja perkataan dan membaca, sementara pelajar lelaki pula lebih baik di dalam tugasan membaca peta, teka silang kata atau tugasan berkaitan ruang. Pelajar lelaki turut mempunyai pencapaian akademik yang cemerlang dalam mata pelajaran matematik, contohnya dalam menyelesaikan tugasan geometri. Faktor ini turut disokong oleh teori kecerdasan pelbagai oleh Howard Gardner. Pencapaian akademik murid perempuan lebih baik daripada murid lelaki kerana murid perempuan mempunyai kecerdasan verbal linguistik. Menurut Howard Gardner 1983, seseorang yang mempunyai kecerdasan verbal linguistik mampu memahami, bertutur, menulis pelbagai jenis bahasa dan mampu menguasai bahasa asing dengan baik dan fasih. Persekitaran sekolah pelbagai etnik. Program pendidikan guru kurang menekankan dari segi perspektif pribadi guru terhadap perbezaan persekitaran yang wujud akibat kepelbagaian latar belakang mereka. Touch 2013. Menurut Triloka dan Kuka 2011, kajian-kajian lepas menunjukkan sangat penting pendedahan kepada persekitaran kepelbagaian budaya kepada guru yang sedang berkhidmat. Hala Ahmed Ali Ismail 2016 yang telah membuat kajian mengenai persediaan guru dalam menghadapi murid yang pelbagai budaya telah menunjukkan guru perlu diberi kursus bagi memastikan guru bersedia berhadapan dengan murid yang pelbagai budaya. Yasmin Ahmad dan Najmah Muhammad Yusof 2016, cabaran yang dihadapi oleh guru yang mempunyai persekitaran murid pelbagai kaum ialah kurangnya pengalaman guru terhadap kebudayaan. Selain itu, pendedahan yang lewat terhadap persekitaran sekolah pelbagai budaya mengakibatkan guru sukar menerima dan menyesuaikan diri dalam persekitaran sekolah berbilang kaum. Kajian lepas mengenai sensitiviti kepelbagaian budaya dalam kalangan guru berdasarkan faktor demografi di Malaysia oleh Yasmin 2014. Guru di sekolah menengah di Malaysia mendapati tahap sensitiviti guru daripada etnik India mempunyai sensitiviti kepelbagaian budaya yang tinggi berbanding guru daripada etnik Melayu dan Cina. Berdasarkan jantina pula, guru perempuan mempunyai sensitiviti yang lebih tinggi berbanding guru lelaki. Guru yang mempunyai tahap pendidikan PhD mempunyai sensitiviti lebih tinggi berbanding guru yang mempunyai sijil, diploma, ijazah dan master. Guru yang mempunyai pengalaman mengajar murid pelbagai etnik melebihi 10 tahun mempunyai tahap sensitiviti kepelbagaian budaya yang lebih tinggi berbanding guru yang mengajar murid pelbagai etnik kurang daripada 10 tahun. Cara menangani. Penting bagi seseorang guru untuk mempunyai sensitiviti kepelbagaian budaya dan kompetensi budaya yang tinggi bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa mengira perbezaan latar belakang murid yang pelbagai etnik. Bales 2009. Sekolah merupakan tempat untuk memupuk perpaduan melalui interaksi dengan individu dari pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik. Murid belajar memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian. Maka perkongsian nilai dan pengalaman dapat dibina untuk masa depan Malaysia melalui Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2012 hingga 2025. Mewujudkan hanya satu sistem pendidikan aliran nasional walaupun negara dihuni berbilang kaum dan bangsa.
Murid perlu diberi kesedaran tentang kepentingan kesatuan, perpaduan dan semangat patriotisme di Malaysia. Perpaduan nasional yang tulen, sejati dan harmoni perlulah menjadi matlamat utama penubuhan sekolah satu aliran untuk membentuk identiti dan jati diri murid tanpa mengira kaum. Melalui sekolah satu aliran, murid kaum lain berhak mempelajari bahasa ibunda masing-masing di samping membolehkan mereka memupuk dan mencapai matlamat perpaduan dan integrasi nasional. Guru harus berusaha menghubungkan murid dengan ilmu pengetahuan di samping memahami serta mengetahui gaya pembelajaran yang ditunjulkan oleh murid. Gaya pembelajaran seseorang murid dapat mempengaruhi keseluruhan aktiviti dan proses pengajaran dan pembelajaran. Isu ketaksamaan sosio-budaya di sekolah yang kelima ialah kelas sosial. Berita harian 6 Jun 2010 iaitu menjadi masalah ialah sikap seorang guru yang pilih kasih terhadap pelajarnya. Saya perasan guru ini hanya akan beri tumpuan kepada pelajar kaya. Dengan pelajar yang bukan kaya, dia menyatakan kami tidak akan berjaya dalam kerjaya nanti. Kata-kata guru itu membuatkan saya berkecil hati dan kurang motivasi. Profesor Dr. Hadis terhadap diskriminasi kanak-kanak yang kurang berpelajaran dari keluarga berpendapatan rendah mendapati kanak-kanak dari kelas sosial hanya mempunyai 76% peluang untuk memasuki sekolah aliran akademik, sedangkan kanak-kanak dari kelas sosial tinggi mempunyai 96% peluang untuk dipilih walaupun grade yang sama diambil kira. Pelajar terdiri daripada pelbagai kelas sosial, rendah, sederhana dan tinggi. Kelas sosial wujud hasil taraf pendidikan dan taraf sosioekonomi keluarga. Pelajar yang tergolong dalam kelas sosial rendah mungkin menghadapi masalah pembiayaan, kemudahan belajar, kurang kelengkapan untuk belajar dan sebagainya. Pelajar daripada golongan sosioekonomi sederhana dan tinggi pula kurang menghadapi masalah kelengkapan dan kemudahan pembelajaran, berpeluang menghadiri kelas bimbingan berbayar, mendapat perhatian dan dorongan yang khusus daripada ibu bapa. Cara menangani. Guru perlu menyediakan pembelajaran yang berkesan mengikut kemampuan murid. Satu strategi yang boleh digunakan ialah pembelajaran kooperatif. Melalui struktur pembelajaran kooperatif, murid dapat berkongsi pengetahuan dan pengalaman. Belajar bersama-sama, saling membantu dan berinteraksi untuk memastikan pencapaian kumpulan. Murid yang mempunyai pelbagai latar belakang etnik, taraf sosial dan pencapaian dapat saling belajar dan mengenali budaya secara tidak langsung dapat membantu mengeratkan hubungan dan mewujudkan kerjasama dan toleransi yang diperlukan dalam masyarakat majmuk. Kesimpulannya yang kita boleh simpulkan di sini adalah guru merupakan ejen sosialisasi yang sangat penting untuk menangani isu ketidaksamaan akibat daripada kepelbagaian sosio budaya di sekolah. Oleh itu, menjadi tanggungjawab kita semua sebagai seorang guru untuk menangani isu ini agar tidak ada murid merasakan diri mereka berkuasa ataupun ada yang merasa tersisih untuk hadir ke sekolah. Diharap isu ketidaksamaan ini tidak menjadi isu yang lebih besar pada masa akan datang agar semua pelajar mendapat layanan yang sama rata dan pendidikan yang sama untuk lebih berjaya dan berwawasan pada masa hadapan kelak.